Okey, kita mulakan perbincangan isi-isi esei. Kita teliti 3 soalan yang kita dapatkan pada hari ini. Jadi saya sudah juga boleh juga tengok soalan yang ada yang sudah saya berikan dalam grup kalau tidak jelas di sini supaya kita boleh dapat catch apa yang kita hendak dengar ataupun yang kita dapatkan melalui paparan Google Meet kita pada hari ini. I'm sorry Tavendra, can you off-kan sebab nanti dia tak akan jelas, nanti you pun tak boleh dapat dengar juga kalau you dapat recording video. Sorry ya. Okey, kita boleh mulakan. Baik, kita teliti soalan yang pertama. Memperkasakan penguatkuasaan undang-undang dapat menyaring kemasukan buruh asing ke Malaysia. Justru langkah lain perlu disegerakan kerana situasi ini amat membimbangkan terutama dalam kalangan rakyat tempatan. Huraikan. Jadi dia punya isunya di sini yang kita boleh dapat lihat. Pertama, kalau kita tengok di ayat soalan yang pertama, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang dapat menyaring kemasukan buruh asing ke Malaysia. Jadi dia punya isu dia sekarang ini adalah dia membicarakan ataupun dia menyentuh tentang kemasukan buruh asing ke Malaysia. Jadi sama juga ataupun lebih kurang sama seperti isu kemasukan pendatang asing tanpa izin ataupun parti seperti yang telah dibincangkan pada kelas sebelum ini, kesan kemasukan ke Malaysia secara berterusan. Ya. Jadi dia boleh juga ditanyakan soalan kembali ya. Lebih kurang macam beginilah. Jadi kena kena fokus pada isu ni. Sama ada dia akan sentuh semula tentang kemasukan buruh asing ke Malaysia ataupun kemasukan pendatang asing ke Malaysia. Sebab dia punya dari segi kesan sosial dan ekonomi tu dia hampir samalah dari segi isi dia punya huraian dia sekali. Jelas di sini ya? Okey. Jadi berbalik semula kepada soalan ini, dia punya isu dia adalah mengenai tentang kemasukan buruh asing ke Malaysia. Jadi di sini dia bukan minta dia bukan minta dari segi kesan dia bukan minta dari segi dia punya masalah-masalah atau cabaran-cabaran kerana kerana soalan ini dia minta kita untuk menjelaskan ataupun menghuraikan. Dalam soalan tu dia sebut tentang huraikan kan. Jadi dia minta kita untuk kita kena huraikan. Huraikan kemasukan buruh asing ke Malaysia. Tapi dia minta langkah kan. Okey, kenapa kita boleh cakap itu adalah langkah? Sekejap ya. Okey, kenapa dia sebutkan sebagai langkah? Sebab di soalan yang pertama, ayat soalan yang pertama memperkasakan penguatkuasaan undang-undang dapat menyaring kemasukan buruh asing ke Malaysia. Jadi sudah pun dijelaskan dia punya salah satu langkah-langkah dia, iaitu memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Jadi kita pun sudah dapatkan dia punya isi yang pertama. Di ayat soalan yang kedua dia sebutkan justeru langkah-langkah lain dapat disegerakan kerana situasi ini membimbangkan terutama dalam kalangan rakyat tempatan. Jadi kita sudah pun mendapat salah satu isi dia. Kita kena huraikan tentang langkah yang perlu ataupun langkah untuk mengatasi kemasukan buruh asing ke Malaysia. Ada punya isu dia adalah kemasukan buruh asing ke Malaysia. Jadi isi pertama yang kita perlu atau wajib huraikan adalah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Lepas tu kita kena cari lagi 4 isi yang lain. Kerana kita perlu mengemukakan 5 isi ya. Kita kena kemukakan 5 isi atau idea untuk support dia punya kehendak soalan dan juga isu dia. Jadi pola esei yang sesuai untuk kita kena hasilkan dia punya penulisan dia adalah 1 tambah 4. 1 tambah 4. Kerana 1 tu kita sudah ada dapat isinya.
Okey, satu tu kita sudah dapat isinya. Jadi kita kena wajib untuk huraikan isi pertama memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. 4 lagi kita kena cari dan huraikan sama juga seperti idea wajib atau isi wajib yang sudah disebutkan dalam soalan. Okey. Jadi untuk soalan nombor 18 atau soalan yang pertama di sini, kita kena menghuraikan 5 langkah untuk atasi kemasukan buruh asing ke Malaysia. Okey. Baik, kita bagi apa dia punya cadangan isi dia bersesuaian dengan soalan yang telah kita dapatkan. Okey. Soalan yang pertama kan kita kena sebutkan kan. Dia punya isi yang pertama adalah untuk memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Okey. Jadi dia mesti wajib untuk kita kena huraikan terlebih dahulu dan meletakkan di perenggan yang pertama. Kalau tidak letakkan di perenggan yang pertama, dia tidak akan diberikan markah. Sebab kenapa? Sebab dia sudah diberikan terlebih dahulu dalam kehendak soalan. Okey. Jadi isi yang pertama adalah untuk memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang. Okey. So ini dia punya salah satu isi yang perlu kita kena wajib untuk letak. Okey. Macam mana kita nak berikan dia punya huraian dan contoh untuk support dia punya isi yang pertama? Macam mana memperkasakan ataupun penguatkuasaan undang-undang dapat mengatasi atau mengawal kemasukan buruh asing? Okey, jadi semua ni dia bermula daripada peranan pihak berkuasa. Okey, untuk mengatasi masalah ini. Pihak berkuasa tu macam mana kita nak sebutkan ataupun macam mana kita nak kita nak huraikan di sini. Okey, kalau kita nak sebutkan pihak berkuasa memainkan peranan penting dalam bidang masing-masing, maksudnya dia macam mana? Contoh dia mungkin kita nak sebut polis kan. Okey, Polis Diraja Malaysia atau PDRM, bagaimana mereka mengatasi dia punya masalah dia. Okey, Jabatan Immigration pun kita boleh tentu juga. Okey, jadi PDRM dengan Jabatan Immigration ni dia ada perkaitan juga kan untuk membasmi atau mengawal isu ni. Jadi kita perlu masukkan dalam contoh tersebut. Okey. Okey. Hukuman penjara dan mandatory dikenakan kepada broker atau siapa saja yang mengupah buruh asing tanpa permit. Okey, ini yang kita boleh sebutkan juga, okey, tindakan yang akan dikenakan kepada majikan atau broker atau sesiapa saja yang mengupah buruh asing tanpa lesen ataupun tanpa permit bakal dikenakan hukuman penjara dan mandatory. Okey. Operasi mengesan dan memantau perlu dilaksanakan secara berkala dan berterusan. Ini yang kita sebutkan macam mana cara pemberkasaan penguatkuasaan undang-undang itu berlaku. Jadi yang pertama tadi kan kita sudah sebutkan pihak berkuasa memainkan peranan penting dalam bidang masing-masing. So kita akan sebutlah dari contoh dia PDRM dan Jabatan Immigration. Jadi yang mereka boleh buat adalah operasi pengesanan ataupun operasi mengesan dan memantau. Okay, tujuan dia adalah untuk mengenal pasti dia punya kawasan di mana buruh asing ini tempat mereka tinggal ataupun hotspot di situ untuk segera memulangkan ke tempat asal ataupun bagi tindakan seterusnya. Jadi operasi operasi pengesanan ataupun operasi mengesan dan memantau perlu dibuat secara berkala. Selain daripada itu, operasi juga
operasi ataupun jadi bukan operasi, dia pemeriksaan mengejut juga perlu dibuat. Okey, pemeriksaan mengejut dibuat di kawasan perumahan yang menjadi tumpuan buruh asing. Sebab kenapa kawasan perumahan di situ menjadi tumpuan kepada buruh asing? Sebab mereka tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri. Apalagi dengan kos dan harga yang sangat mahal, jadi mereka memilih tempat yang percuma lah. Okay. Selain daripada itu, kawasan luar bandar dan sebagainya, itu dia punya tempat-tempat yang biasa jadi hotspot kepada buruh asing ataupun pekerja-pekerja asing. Tujuannya adalah untuk membantras masalah daripada terus merebak. Okay. Devendran, sorry, can you switch off sebab saya terganggu dia punya bunyi-bunyi dekat luar tu. Thank you. Sorry, Devendran. Alright. Thank you. Okay. Sorry. Okay, so itu dia punya isi pertama yang kita sudah yang sudah kita diberikan. Macam mana kita nak sebutkan dalam huraian dan contoh untuk isi pertama pemerkasaan penguatkuasaan undang-undang. Okey, soalan ini juga boleh digunakan sekiranya kalau kita boleh dapat mengenal pasti kombinasi esei yang betul. Dia tidak semestinya akan keluar begini, wajib dia akan tanya 1 tambah 4, tidak. Okey, sebab 5 tambah 0 ataupun 2 tambah 3 boleh ataupun sesuai dari segi pemberian isi dia jika kita dapatkan soalan yang sama seperti ini walaupun kombinasi esei dia adalah berbeza. Okey. Jadi saya rasa ini sangat mudahlah untuk kita nak huraikan. Sebab sekarang pun masih lagi ada isu berlarutan yang tidak ada kesudahan. Jadi mungkin boleh juga jadi ditanyakan dalam soalan ini. Cuma kita tidak boleh target kalau soalan ini dia akan keluar. Okey? Sebab tu kita kena bila kita berlatihan, kita kena tengok dia punya analisis soalan, kekerapan dia. Sekarang kalau macam tahun ni, apakah isu yang kerap kali dibahaskan ataupun ditanyakan? Dari situ kita boleh dapat update maklumat secara terkini dan mungkin kita boleh dapat agak di situ soalan ini yang akan bakal keluar. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh untuk meramalkan kerana semua pun boleh masuk. So kita tidak tahu, kita hanya perlu bersedia saja dari segi update maklumat-maklumat semasa di samping mengenal pasti kombinasi esei dengan betul dan cara menjawab dengan betul. Okey, kerana ini sama saja seperti mana yang sudah pun dipelajari ketika di semester pertama. Jadi pengaplikasian ataupun aplikasi apa yang kita gunakan tu dia akan terapkan ke dalam semester ini. Okey, jadi kita sambung semula. Okey, jadi isi pertama tadi sudah kita sebutkan. Okey. Sekarang ni kita kena fikir pula bagaimana untuk mengemukakan lagi 4 isi yang lain untuk support soalan yang pertama tadi. Okey, yang kedua, langkah-langkah lain adalah peranan majikan Peranan majikan. Jadi macam mana peranan majikan ini boleh dikaitkan dengan pembasmian ataupun untuk salah satu langkah untuk mengatasi masalah kemasukan buruh asing ke Malaysia. Okey. Apa yang majikan boleh buat adalah majikan boleh membuka peluang pekerjaan secara separuh masa atau kerja anjal. Ini lebih kepada buruh asing lah. Ini supaya untuk tidak ada macam penindasan lah antara satu dengan lain. Contohnya kan dalam satu tempat kerja tu ada juga pekerja tempatan, ada juga pekerja asing kan. Jadi dia mesti kena sama balance antara satu dengan yang lain. Dia tidak boleh macam yang ada ini lebih ni, ini ada yang lebih ni. Okay? Sebab majikan ni dia akan menentukan produktif pekerja sebenarnya dalam tempat kerja dia. Jadi majikan dia tidak boleh ataupun tidak sepatutnya select lah antara kedua-duanya. Kerana pekerja ni sama-sama juga menyumbang ke arah potensi tempat kerja yang maksimal. Okay, jadi apa yang perlu majikan kena buat adalah majikan boleh membuka peluang pekerjaan macam yang sebutkan tadi secara separuh masa atau
Masa kerja anjal. Ini lebih kepada buruh asing lah. Okey. Yang lain kita boleh sebutkan majikan digalakkan menubuhkan pusat penjagaan kanak-kanak di tempat kerja supaya pekerja wanita boleh menumpukan perhatian kepada kerja mereka. Walaupun dia macam dia tidak ada kaitan sikit kan, tapi sebenarnya untuk untuk mengekalkan sumber manusia dari segi jumlahnya itu kekal. Okey, pekerja wanita juga penting untuk apalahkan dalam satu-satu sektor. Jadi ini salah satunya ialah pengambilan biarpun ibu ataupun wanita sudah berumah tangga ataupun sudah menjadi ibu, mereka juga boleh diambil untuk bekerja. Jadi apa yang boleh dikaitkan dengan peranan majikan di sini ialah menumbuhkan pusat penjagaan kanak-kanak, terutama yang ada anak lah kan, supaya wanita atau ibu ni ada masa juga untuk memantau anak yang ada di pusat penjagaan walaupun dia sedang bekerja. Gitu ya. Jadi kita boleh sebutkan dalam dalam dia punya huraian untuk isi yang kedua peranan majikan. Dapat di situ majikan digalakkan untuk menubuhkan pusat penjagaan kanak-kanak di tempat kerja. Di tempat kerja. Hal ini akan menarik suri rumah untuk keluar bekerja. Justru ataupun dengan itu pergantungan kepada tenaga buruh asing dapat dikurangkan, seterusnya diatasi. Jadi di sini dapat mengatasilah kebergantungan kepada tenaga buruh asing. Seterusnya dapat diatasi masalahnya. Okey. Isi yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan negara jiran. Okey. Mengadakan kerjasama dengan negara jiran. Okey, macam mana kita nak sebutkan ataupun kita nak tulis dalam huraian dan contoh bagi isi yang ketiga? Okey. Mengadakan kerjasama dengan negara jiran. Tujuan dia di sini, okey, kita kena sebutkan tujuan dia. Salah satunya ialah untuk membendung atau mengatasi kemasukan pendatang asing tanpa izin ke Malaysia. Okey? Boleh dengar tak? Okey. Sorry. Okey. Selain daripada itu, okey, kerjasama dengan negara jiran dibuat adalah untuk mengadakan rundingan. Okey, mengadakan rundingan tentang kawalan sempadan. Okey. Mewujudkan pasukan bertindak. Ini kerjasama dengan negara jiran juga penting untuk mewujudkan pasukan bertindak, terutama di kawasan sempadan negara, sama ada sempadan laut, darat atau udara. Okay, mewujudkan pasukan bertindak daripada negara masing-masing. Terutama pasukan bertindak ni perlu dibuat di sempadan negara, sama ada sempadan laut, darat atau udara. Okay, itu sahaja. Okay, seterusnya isi yang keempat. Okay, isi keempat adalah menawarkan peluang pekerjaan kepada golongan kurang upaya ataupun OKU. Okay. Menawarkan peluang pekerjaan kepada golongan orang kurang upaya atau OKU. Apa yang boleh dapat dikaitkan dengan isu kemasukan buruh asing ke Malaysia ni? Macam mana dia boleh dapat dikaitkan? Kenapa mesti kita kena sebutkan penawaran peluang pekerjaan kepada golongan orang kurang upaya atau OKU? Kenapa ada apa yang boleh dapat dikaitkan dengan isu ini? Okey.
Golongan OKU. Saya rasa kita dah tahu kan golongan OKU ini maksudnya apa. Golongan OKU diberi peluang dan latihan berdasarkan kemahiran yang dimiliki ataupun kemahiran individu. Okey. Mereka perlu diberi peluang kerana ini dapat meningkatkan produktiviti kerana golongan OKU lebih fokus terhadap kerja. Oleh itu, apa yang dilakukan ni atau usaha yang dibuat ini dapat mengurangkan pergantungan kepada buruh asing. Jadi, mereka patut diberi peluang sebab golongan ini dapat lebih fokus kepada kerja. Yang seterusnya dapat jelas di sini dapat meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Okay. Isi yang kelima. Okey, isi yang kelima adalah isi yang kelima adalah penghantaran semula ke negara asal. Penghantaran semula ke negara asal. Okey, macam mana kita nak sebutkan isi yang kelima ni, penghantaran semula ke negara asal? Okey. Siapa yang bertanggungjawab untuk buat ataupun mengatasi cara ini? Okey, oleh pihak berkuasa seperti Jabatan Immigration dan juga Polis Diraja Malaysia. Tindakan mereka menangani kebanjiran buruh asing, terutamanya tanpa permit yang sah, iaitu menghantar semula ke negara asal. Jadi apa yang kita kena sebutkan adalah tindakan daripada pihak berkuasa untuk mengatasi kemasukan buruh asing yang tidak terkawal. Ini terutamanya bagi mereka masuk tanpa permit yang sah, perlu dihantar semula ke negara asal. Jadi apa kesannya di sini? Kesannya, ia dapat mengurangkan kos pengurusan dalam negara. Selain daripada itu, masalah sosial dapat dikurangkan. Jadi kesimpulannya di sini yang perlu kita sebutkan adalah semua pihak perlu bersatu padu dalam menangani kemasukan buruh asing ke negara kita agar keselamatan rakyat terjamin. Okey. Jadi begitulah 5 isi yang kita sudah kemukakan bagi menjawab soalan pertama. Isunya adalah tentang kemasukan buruh asing. Jadi di sini sudah dapat difahami kan? Ataupun jelas persoalan kalau kita dapat soalan begini, kita pun boleh dapat hafalah ataupun dapat menguraikan isi-isi yang sudah diberikan dengan baik. Okey, kita teruskan ke soalan kedua. Okey, soalan kedua. Kemajuan sains dan teknologi sukan pada hari ini telah meningkatkan bidang sukan di negara-negara membangun termasuk Malaysia. Jelaskan. Okay. Siapa di sini yang boleh dapat memberitahu kepada saya apakah kombinasi esei yang sesuai untuk kita gunakan dalam menjawab soalan ini? Adakah ia adalah 1 tambah 4, 5 tambah 0 ataupun 3 tambah 2? Okey, siapa yang boleh tolong berikan jawapan? Letakkan di chat box. Apakah kombinasi esei yang sesuai untuk kita menghasilkan karangan atau menulis karangan bagi menjawab soalan yang kedua? Kemajuan sains dan teknologi sukan pada hari ini telah meningkatkan bidang sukan di negara-negara membangun termasuk Malaysia. Jelaskan. Adakah dia 1 tambah 4, 5 tambah 0 ataupun 3 tambah 2? Siapa yang boleh dapat berikan jawapannya? Lima tambah 0. Okey, betul.
5 tambah kosong. Okey. Kenapa dia 5 tambah kosong? Okey, kita berbalik semula kepada soalan yang diberikan. Thank you, Tevendran. Okey. Kita tengok balik. Kemajuan sains dan teknologi sukan pada hari ini telah meningkatkan bidang sukan di negara-negara membangun termasuk Malaysia. Dia diberikan satu ayat pernyataan saja di mana dia hanya menjelaskan tentang kesan. Tentang kesan. Dia cakap situ kan, bila majunya sains dan teknologi di dunia sukan, dia akan meningkatkan bidang sukan di negara-negara membangun termasuk Malaysia. Tapi dia tidak sebutkan kesan kan? Dia tidak sebutkan kesan. Jadi di sini, unsur kebat ada dimasukkan supaya kita boleh dapat berfikir secara kritis. Apakah apakah yang perlu kita kena sampaikan dalam menjawab soalan ini? Ini tinggi aras dia lah. Okey, jadi kita boleh kemukakan 5 isi atau 5 poin tentang kebaikan sains dan teknologi meningkatkan kemajuan. Kan ada disebutkan, bila majunya sains dan teknologi sukan akan tingkatkan bidang sukan di negara-negara membangun. Jadi, kita kena tahu apakah kebaikan atau manfaat yang dibawakan yang telah menyebabkan berlakunya peningkatan bidang sukan di negara-negara membangun. Jadi kita kena tahu apa dia punya manfaat ataupun kebaikannya. Jadi yang kita perlu kena kemukakan adalah 5 isi di mana kombinasi esei yang sesuai adalah seperti yang sudah disebutkan adalah 5 tambah kosong. Okey. 5 isi kita kena kemukakan untuk menjawab soalan kedua. Jelas di situ Jadi kita teruskan mengemukakan isi-isi kita di sini. Okey. Soalan nombor soalan 11 pula. Soalan 18, soalan 19. Okey. Okey, soalan 19, soalan 20. Okey, 5 tambah kosong yang sudah disebutkan tadi. Okey, jadi kita kemukakan dia punya isi-isi dia. Kita mulakan dengan isi yang pertama. Okey, kebaikan sains dan teknologi dalam meningkatkan kemajuan bidang sukan di negara membangun adalah yang pertama, melalui program latihan yang saintifik dan sistematik. Macam mana kita nak sebutkan dalam huraian? Kita nak menghuraikan bagi isi yang pertama, program yang saintifik dan sistematik. Kan isu dia di sini adalah tentang kemajuan sains dan teknologi sukan kan. Jadi kita pastikan bila kita nak tulis dalam huraian dan contoh, dia mesti dia berkaitan dengan tema atau isu yang kita kena pasti dalam soalan tersebut. Okey. Macam mana program yang saintifik dan sistematik ini dibuat? Melalui penciptaan peralatan mesin latihan moden yang boleh membantu atlet menjalani latihan yang berkesan. Ini salah satu ini kita boleh sebutkan dalam huraian. Alat-alat mekanik dan elektronik ini termasuk dengan alat komputer digunakan untuk meningkatkan prestasi semasa latihan. Ini kita sudah sebutkan tujuan dia lah kan. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan prestasi atlet semasa latihan. Latihan yang dijalankan lah. Kita boleh sebutkan tu ya. Pengetahuan dalam biomekanik iaitu penggunaan aturan mekanikal pada struktur hidup terutama sistem lokomotor tubuh manusia. Itu dia punya contoh dia lah. Kajian tentang daya gerakan badan membantu atlet melakukan gerakan dengan cekap dan pantas seperti imbangan dalam gimnastik. Kita teruskan isi yang kedua. Boleh tonton rakaman ini semula untuk mendapatkan lagi lebih banyak huraian dan contoh yang sudah disebutkan sekiranya terlepas tadi ya.
Okey, yang kedua adalah melalui pembuatan peralatan sukan. Melalui pembuatan peralatan sukan. Okey, macam mana kita dah sebutkan dalam isi yang kedua ini. Apa dia punya tujuan dia? Kita mesti fikirkan kalau bila kita nak tulis bila kita nak wujudkan dalam huraian dan contoh, okey, kita kena ingat semula dengan ayat-ayat soalan seperti apa tujuan dia, kenapa, siapa, di mana, bagaimana, macam tu dan juga apa. Itu yang sudah disebutkanlah. Okey, so mesti kita kena fikirkan dia punya setiap bila kita kena berikan dia punya isi, kita mesti kena kaitkan dengan isu yang sudah kita kena pasti dan juga perlu menggunakan ayat-ayat soalan yang sudah disebutkan tadi itu untuk membantu untuk melancarkan lagi penulisan huraian dan juga contoh yang sesuai untuk isu dan kehendak soalan yang sudah kita dapatkan. Okey, yang kedua adalah melalui pembuatan peralatan sukan. Okey. Penggunaan peralatan sukan berteknologi tinggi yang memenuhi spesifikasi dapat membantu atlet dalam pertandingan yang disertai. Jadi kita boleh kita sebutkanlah apa dia punya penggunaan di sini. Okey. Penggunaan peralatan sukan berteknologi tinggi yang memenuhi spesifikasi yang memenuhi spesifikasi dapat membantu atlet dalam pertandingan yang disertai. Okey. Sebagai contoh, saya sebutkan saja dia punya contoh Sebagai contoh, ciptaan pakaian atlet membantu dalam pergerakan seperti baju renang atau baju pelumba kereta. Bagi setiap jenis sukan, pakaian atlet adalah berbeza-beza. Tidak boleh memakai pakaian yang sama. Jadi, penggunaan teknologi komputer. Penggunaan teknologi komputer membantu penciptaan alat sukan yang canggih. Alat sukan yang canggih yang berupaya meningkatkan prestasi atlet. Isi yang ketiga untuk menjawab soalan nombor 19 ataupun soalan yang kedua adalah melalui sains perubatan. Macam mana? Sains perubatan ini dapat dikaitkan dengan kemajuan ataupun punya kemajuan sains dan teknologi sukan di negara-negara membangun. Apa dia punya kebaikan dari situ? Ujian perubatan dapat memastikan para atlet yang mempunyai kecergasan yang dibenarkan mengambil bahagian dalam jenis sukan seperti tinju. Jadi di sini yang dia punya poin di sini adalah melalui pengambilan ujian perubatan. Ujian perubatan. Tujuannya adalah untuk memastikan para atlet mempunyai kecergasan. Ada dalam sukan-sukan tertentu saja seperti tinju. Contohnya, ujian kecergasan kardiovaskular. KARDIOVASKULAR. Ujian kecergasan kardiovaskular. Tujuannya adalah untuk atau dapat menghindarkan daripada kecederaan serius. Kemajuan dalam bidang pencerakinan dada sangat penting untuk menjamin kecemerlangan tulen dalam acara sukan. Jadi yang di sini kita sebutkan tentang kemajuan dalam bidang pencerakinan dada. Mungkin akan bertanya, bukankah dada itu adalah dilarang dalam sukan? Sebenarnya ubat-ubatan yang kita ambil itu kan
Adakah Anda tahu, adakah korang tahu sebenarnya ubah itu datang daripada sumber mana? Begitu. Sebenarnya kita mengambil dada ya. Tapi dada itu dia ada mengandungi konten-konten yang baik. Yang salahnya di sini ialah bila seseorang atlet atau individu dia mengambil secara berlebihan atau mengalami ketagihan, dia akan merosakkan badan yang sepatutnya untuk memulihkan imuniti badan. Pengambilan dada dalam sukan yang kita tahu sebenarnya adalah haram dan tidak dibenarkan dalam mana-mana sukan sekalipun, seperti apa sajalah penganjuran sukan, sama ada sukan si, Olimpik dan sebagainya. Memang tidak dibenarkan dan haramlah untuk diambil. Okey. Sebenarnya dada yang disebutkan ni yang baik punya. Tapi bila dia sudah mengambil secara berlebihan, dia akan membawa kesan yang sebaliknya. Pencerakinan perubatan yang berkesan, ini saya sebutkan pencerakinan perubatan yang berkesan dapat mencegah para atlet daripada mengambil ubat yang mengandungi dada seperti steroid anabolik. Sinilah yang disebutkan bidang pencerakinan. Tujuannya di sini adalah untuk mengatasi masalah-masalah atlet yang kebiasaan mengambil dada sebelum menjalani sukan. Jadi pencerakinan perubatan itu adalah perlu. Okay. Sebab yang macam saya sebutkan tadi untuk menjamin kecemerlangan atlet dalam acara sukan. Steroid anabolik tidak dibenarkan. Itu adalah salah satu dada yang diambil atlet yang kebiasaannya dalam sebelum acara sukan itu berlangsung. Okay. Yang keempat, kebaikan yang keempat adalah melalui sains pemakanan. Okay. Melalui sains pemakanan. Okay. Macam mana sains pemakanan ini dapat membawa kebaikan? Okay. Macam mana itu? Prestasi atlet, prestasi fizikal atlet berkait rapat dengan corak pemakanan seharian. Jadi untuk menjamin kecergasan ataupun prestasi sukan ada kaitannya juga dengan sains pemakanan. Kerana salah satu aspek yang akan dilihat atau dinilai dalam mana-mana acara sukan seperti tinju, gimnastik, olahraga adalah saiz badan. Okey? Saiz badan. Bukan shaming tetapi dalam tujuan latihan di sini, salah satu dia punya macam keberkesanan untuk memastikan dia punya prestasi itu kan, untuk menjaga rekod dalam acara apa itu kan, dia biasanya adalah melalui aspek pemakanan yang betul. Okay? Dia mesti betul dari segi cara pengambilan makanan. Okay? Kerana pengambilan makanan yang tidak terkawal ataupun berlebihan, dia akan membawa kesan yang sebaliknya tidak seperti apa yang dijangkakan. Okay? Jadi macam saya sebutkan, prestasi fizikal atlet, apa-apa saja sukan yang disertai, dia berkait dengan corak pemakanan seharian. Okay? Pengambilan diet yang betul, pengambilan diet yang betul akan melancarkan sistem tubuh badan atlet. Okay. Diet yang seimbang turut menghasilkan tenaga yang berterusan serta membantu pemulihan segera. Kajian sains pemakanan boleh menentukan kuantiti zat makanan seperti protein dan vitamin yang optimum untuk atlet bagi menyediakan nutrien untuk atlet supaya prestasi konsisten serta meningkat. Jadi kesannya di sini prestasi konsisten dan akan meningkat. Okay. Melalui sains pemakanan. Okay. Isi yang kelima. Okay. Isi kelima adalah melalui kemajuan teknologi. Teknologi maklumat dan komunikasi ataupun dalam tanda kurungan ICT. Okay, macam mana tu?
Macam mana kemajuan ICT atau kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi boleh membawa kebaikan. Okey. Okey, macam yang saya sebut, saya letakkan dia punya huraian di sini, melalui teknologi internet ataupun satelit komunikasi. Ini membolehkan maklumat sesuatu pertandingan peringkat antarabangsa diperoleh dengan cepat. Penyiaran acara sukan secara langsung dari serata dunia seperti bola sepak, Piala Dunia. Di samping itu, atlet boleh memperoleh dan mempelajari teknik-teknik dan kemahiran pemain antara bangsa. ICT mempopularkan sukan dan boleh mendatangkan sumber pendapatan kepada bidang sukan melalui hak penyiaran. Jadi itu saja dia punya 5 isi dari sini. Jadi boleh harap boleh dapat membantu untuk dapat, kalau sekiranya kita dapat tema soalan kemajuan sains dan teknologi, sukanlah seperti yang ditanyakan dalam soalan kedua. Okey. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh letak di sini? Okey. Semua pihak, terutamanya pihak kerajaan, harus memainkan peranan dalam menggalakkan perkembangan sains dan teknologi dalam sukan supaya taraf sukan negara dapat dipertingkatkan. Jadi kombinasi idea yang kita perlu untuk letakkan, macam yang Tevendran cakap, adalah 5+0. Baik, kita teruskan ke soalan ketiga. Okay. Teknologi nano merupakan teknologi terkini yang membawa banyak manfaat dalam berbagai bidang. Bincangkan. Okay. Ini juga soalan hebat ya. Okey. Jadi di sini adakah kombinasi esei yang diletakkan sama ada dia adalah 1+4, 5+0 ataupun 3+2. Siapa yang boleh dapat memberikan jawapan dia? Apakah kombinasi esei yang sesuai? Untuk soalan yang ketiga, teknologi nano merupakan teknologi terkini yang memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Bincangkan. Okay, good. Thank you Tevendran. 5+0. Okay. Kenapa dia 5+0? Okay, sebab di hujungnya dia cakap memberikan banyak manfaat dalam pelbagai bidang. Jadi bidang apa yang dimaksudkan di sini yang boleh dapat dikaitkan dengan kemajuan teknologi nano. Jadi betul 5+0. Kita kena pasti apakah bidang-bidang yang dapat ataupun sesuai dengan penggunaan teknologi nano pada masa kini. Seterusnya kita berikan huraian dan contoh seperti biasa untuk kita kaitkan dengan isu soalan ini. Isu dia adalah tentang teknologi nano. Okey, teknologi nano. Okey, apakah bidang-bidang yang dapat dikaitkan dengan kemajuan teknologi nano? Okey. Sebelum tu kita kena tahu nano tu maksud dia apa? Okey, apa yang dimaksudkan dengan nano? Okey, nano dia adalah perkataan daripada bahasa Greek ataupun Greek. Maksud nano di sini adalah kerdil atau tersangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, ini kalau secara apa yang mudah dari sini, dia adalah sangat kecil. Kecil. Okey, nano adalah kecil daripada bahasa Greek. Nano sifat dia adalah 100,000 kali lebih kecil daripada saiz sehelai rambut. Lagi kecil daripada benda-benda kecil yang kita pegang. Sangat kecil. Kalau kita tidak dapat melihat melalui sentuhan, kerana kita boleh dapat melihat melalui mikroskop. Jadi kita boleh dapat tahu sifat nano itu adalah apa sebenarnya. Jadi seperti yang disebutkan, okey, dalam sains,
Nano adalah 100,000 lebih kecil daripada saiz sehelai rambut. Dalam rambut tu kan dia ada lagi dia punya isi dia kan. Isi yang hanya kita boleh dapat lihat melalui penggunaan mikroskop. Jadi begitu juga dengan teknologi nano di sini ataupun nano. Okey. Jadi kita sambung untuk mengemukakan atau untuk mengemukakan isi-isi. Okey, disertai dengan huraian dan contoh yang sepatutnya kita kena perlu sebutkan. Okey, bidang apa yang dapat yang sesuai untuk teknologi nano ini? Okey. Yang pertama adalah melalui bidang melalui bidang perubatan atau kesihatan. Perubatan atau kesihatan. Okey, macam mana kita nak kaitkan? Okey, perubatan bidang ataupun kesihatan dengan teknologi nano. Okey, partikel halus teknologi nano telah dimanfaatkan untuk proses penyampaian ubat dalam bidang pharmaceutical. Ini saya typekan sajalah. Okey, partikel. Okay, saya sebutkan saja. Saya type saja. Partikel halus teknologi nano. Okey, telah dimanfaatkan untuk proses penyampaian ubat dalam bidang pharmaceutical. Partikel nano seperti tiub karbon nano. Tiub karbon nano atau CNT membawa ubat terus kepada sel kanser dan membunuhnya tanpa memudaratkan sel-sel yang lain. Okay. Dalam rawatan onkologi dan kemoterapi, ini dapat digunakan dalam rawatan onkologi. ONKOLOGI, onkologi dan kemoterapi. Okay. Dalam bidang rawatan tersebut, teknologi nano digunakan dan seterusnya meningkatkan keberkesanan rawatan kemoterapi. Okey. Okey, kita beralih kepada bidang seterusnya atau isi yang kedua yang dikaitkan dengan kemajuan teknologi atau teknologi nano adalah melalui bidang industri. Okey, bidang industri. Okey. Macam mana bidang industri ini dapat dikaitkan dengan ataupun ada punya kebaikan dia dalam kemajuan teknologi nano. Okey. Ini dapat menggantikan industri bahan mentah yang kian berkurangan seperti besi. Okey, dapat menggantikan industri bahan mentah. Bahan mentah yang kian berkurangan seperti besi. Okey. Di Jepun, projek ultra besi yang dilaporkan memiliki 2 kali ganda kekuatan besi biasa serta lebih efisien. Contohnya, dalam mengecat kereta, iaitu menggunakan cat partikel nano yang mampu memantulkan panas hingga tahap kenderaan tetap berada dalam keadaan sejuk, walaupun diletakkan di tempat yang panas. Itu salah satu contoh dia. Okey. Di Jepun di Jepun, projek ultra besi dilaporkan memiliki 2 kali ganda kekuatan besi biasa serta lebih efisien. Okey. Contohnya dalam mengecat kereta menggunakan cat partikel nano. Dapat memantulkan panas hingga kenderaan tetap berada dalam keadaan sejuk walaupun diletakkan di tempat yang panas. Okey. Yang ketiga melalui bidang komunikasi.
Okey, yang ketiga, melalui bidang komunikasi. Okey. Macam mana bidang komunikasi ini dapat dikaitkan dengan manfaat kemajuan teknologi nano? Okey, dunia informasi dan komputer dapat dinikmati dengan adanya kuantum. Kuantum tu adalah penggunaan teknologi nano. Dunia informasi dan komputer dapat dinikmati dengan adanya kuantum yang mampu menghantar data dengan kelajuan yang sangat tinggi. Okey, fine. Okey. Komputer pada masa hadapan akan tersusun daripada chip yang sangat kecil dan mampu menyimpan data jutaan kali lebih tinggi atau banyak daripada komputer pada masa kini. Okey. Penggunaan chip dan peranti papan litar dapat mengawal proses dan operasi serta pemprosesan data lebih cepat. Kepesatan pembangunan teknologi maklumat menunjukkan betapa pentingnya teknologi nano, terutamanya dalam era globalisasi ini ataupun pada kemajuan teknologi pada masa sekarang. Okey. Yang keempat, isi keempat adalah melalui bidang luar angkasa. Okey. Melalui bidang luar angkasa. Okey. Bagaimana kemajuan bidang angkasa ini dapat dikaitkan dengan manfaat teknologi nano? Okey, teknologi nano berjaya menghasilkan sesuatu yang kekuatannya 100 kali ganda lebih kuat daripada besi walaupun ringan. Okey. Okey. Ini disebutkan ataupun contohnya adalah CNT. Ini disebut sebagai CNT ataupun dikenali sebagai CNT yang saya sebutkan tadi. Okey. CNT membolehkan kabel dipanjangkan dan menara dibina serta diperkuat. Okey. Yang kelima adalah melalui bidang pertanian. Melalui bidang pertanian. Okey. Baik. Okay, macam mana bidang pertanian dapat dapat memanfaatkan teknologi nano penggunaannya? Okey. Teknologi nano dalam bidang pertanian mampu meningkatkan kualiti hasil pengeluaran pertanian, iaitu mendiagnosis penyakit tanaman dan haiwan. Okey. Dalam bidang pertanian, macam saya sebutkan tadi, mampu meningkatkan kualiti hasil pengeluaran pertanian, iaitu mendiagnosis penyakit tanaman dan haiwan. Okey. Contohnya, penggunaan baja Zara Nano bersifat penyerapan yang dapat meningkatkan kualiti pengeluaran pertanian. Ia juga boleh meningkatkan sistem pemprosesan makanan hasil daripada pengeluaran pertanian.
Teknologi pembungkusan makanan yang menggunakan bahan teknologi nano boleh memanjangkan jangka hayat makanan dan mengekalkan kesegaran hasil pertanian sebelum proses seterusnya. Okey, jadi dalam bidang pertanian kita sebutkan banyak contoh di sini. Penggunaan baja Zara Nano, okey. Teknologi pembungkusan makanan yang menggunakan teknologi ataupun bahan teknologi nano. Okey. Tujuannya yang saya sebutkan memanjangkan jangka hayat makanan dan mengekalkan kesegaran hasil pertanian sebelum proses seterusnya. Okey. Jadi kesimpulan yang kita boleh kaitkan di sini okey adalah teknologi nano semakin bertambah maju dan banyak memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Jadi di sini kita boleh dapat lihat betapa banyaknya kebaikan-kebaikan melalui 5 bidang yang disebutkan teknologi nano dalam kehidupan seharian. Jadi kita sebagai manusia atau individu kena bijak dalam mendapati peningkatan teknologi yang semakin canggih. Teknologi nano ini adalah salah satu bukti kemajuan sains dan teknologi ini banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia seharian.